Assalamualaikum dan salam sejahtera wahai penonton. Nama saya Muhammad Syafiq bin Anwar, matric number B0117101155. Ini adalah video untuk projek idea inovasi sosial bagi subjek PLHC 4032, Critical and Creative Thinking. Kami adalah kumpulan 5 dan tajuk projek kami adalah projek Satu Tangan, 5 Sampah. Latar belakang untuk projek kami adalah sampah sarap adalah bahan buangan atau sisa buangan manusia yang tidak diinginkan. Seorang warga Malaysia dianggarkan menghasilkan 1.17 kg sampah seharian. Jumlah penduduk Malaysia 2020 dianggarkan berjumlah 32.7 juta orang. Jenis-jenis sampah yang dibuang adalah 44.5% sisa makanan, 33.2% sisa plastik, 22.3% lampin pakai buang. Projek Satu Tangan 5 Sampah ialah maksud program ini adalah satu tangan manusia menghasilkan 5 buah sampah. Ini menunjukkan bahawa seorang manusia sahaja yang tidak prihatin boleh mencemarkan alam sekitar kita ini. Tujuan program ini adalah untuk membangkitkan kesedaran rakyat terhadap masalah sampah sarap yang bertimbun di Malaysia. Program ini akan melibatkan beberapa aktiviti seperti yang dinyatakan dalam cadangan idea projek ini. Bagi penyataan masalah, rakyat Malaysia masih kurang prihatin terhadap masalah sampah sarap yang bertimbun dalam komuniti. Ramai di antara warga Malaysia masih membuang sampah merata-rata. Membuang di tempat yang tidak patut seperti di jalan raya atau kawasan perairan di Malaysia. Tahap kitar semula bahan buangan di Malaysia adalah sangat rendah berbanding negara-negara yang lain. Objektif projek atau program ini ialah untuk meningkatkan tahap kesedaran rakyat terhadap masalah sampah sarap di Malaysia, menerapkan sikap pengurusan sampah yang lebih baik kepada rakyat Malaysia, melancarkan satu program bertajuk Satu Tangan 5 Sampah, satu program untuk menangani masalah sampah sarap yang merata dalam satu komuniti. Itu saja dari saya. Saya teruskan akan memberi kepada rakan saya. Assalamualaikum, nama saya Luqmanul Hakim bin Yahya dan saya akan menerangkan mengenai cadangan idea inovasi sosial. Antara cadangan ini ialah mengamalkan kitas semula. Kitas semula ialah proses mengolah semula bahan buangan untuk menghasilkan barangan yang baru. Antara kepentingan mengamalkan kitas semula ini ialah menjimatkan perbelanjaan kos. Pelupusan sampah yang tidak diurus akan menyebabkan pencemaran bau akibat pelepasan gas semasa peruputan semula jadi sampah berlaku. Oleh itu, dengan mengurangkan proses pelupusan sampah, kita akan dapat menjimatkan pembelanjaan kos dengan banyak. Yang kedua iaitu mengelakkan kepupusan flora dan fauna. Ada yang menyatakan sebanyak 17 pohon pokok yang matang terpaksa ditebang untuk menghasilkan 1 tan kertas. Jadi dengan itu, masyarakat kita perlu mengguna barang semula, barang yang dah terpakai atau barang-barang buangan selain dapat mengubah fungsinya dengan mereka cipta sesuatu yang baru yang boleh memberikan manfaat. Di samping itu juga, bahan mentah yang dieksploitasi di negara ini dapat dikurangkan dan digunakan oleh generasi masa akan datang. Yang ketiga iaitu meningkatkan pendapatan masyarakat. Bagi masyarakat yang kurang berkemampuan seperti ibu tunggal, OKU dan masyarakat yang tidak mempunyai kelulusan pendidikan, mereka boleh menggunakan surat khabar lama untuk membuat pelbagai benda seperti pasu, tudung saji dan bunga-bunga untuk dijual. Jadi dengan itu mereka boleh memperolehi wang daripada melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Selalunya barangan kita semula ni akan dibuat barang perhiasan mengikut kekreatifan seseorang individu tersebut. Contoh barangan kita semula seperti tayar, penutup botol dan tin, sudu dan pinggan plastik, botol air, penyepit baju dan tin serangga juga boleh
di kita semula. Di samping mengurangkan pengangguran di Malaysia, kita juga dapat memberikan teladan yang baik kepada generasi-generasi akan datang. Dan terakhir sekali, iaitu menceriakan persekitaran. Perkara ini dapat dilaksanakan melalui kaedah guna semula barangan terpakai. Barangan terpakai kita dapat manfaatkan dia untuk menceriakan persekitaran berbanding biarkan sampah itu di tempat pelepasan sampah ataupun bersepah di mana-mana tempat. Jadi sebagai contoh, botol-botol plastik terpakai kita boleh gunakan dia untuk membuat pasu. Kesan dia dekat sini, jiran, tetangga ataupun masyarakat akan ikut kaedah yang ditunjukkan kerana penggunaan botol plastik untuk menghasilkan pasu lebih menjimatkan kos daripada membeli pasu di mana-mana tempat. Tambahan pula, melalui sambutan Hari Bumi yang disambut pada setiap tahun, masyarakat dapat mengubah fungsi pelbagai barang terpakai dan mendapat impak yang baik daripadanya. Sebagai contohnya, memupuk sikap berjimat cermat. Sikap berjimat cermat ni sangat baik kepada pengamalnya kerana kita menghadkan penggunaan sumber daripada membazir. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhsin Kamil bin Abdul Nazar. Nombor matrik saya B0117102224. Baiklah, saya akan menerangkan tentang pengurangan penggunaan plastik bag. Pertama sekali, saya akan tegaskan kurangkan penggunaan beg plastik. Kenapa? Okey, sebelum kita pergi ke kenapa, kita kena tahu dulu bagaimanakah beg plastik ini dihasilkan. Okey, plastik merupakan bahan yang diperbuat daripada sumber yang amat berharga iaitu petroleum. Baiklah. Tapi kenapa kalau plastik dibuat daripada petroleum pun? Okey, kat sini kita akan tengok kenapa kita kena kurangkan penggunaan beg plastik. Bila lebih banyak plastik yang kita gunakan, maka maknanya bekalan petroleum tu akan berkurangan untuk masa hadapan. Okey, itu satu keburukan dia. Okey, sekarang ni kita tengok. Beg plastik ni dia suka untuk dilupuskan. Bila beg plastik dibakar, ia akan membebaskan satu gas karsinogen, iaitu satu bahan penyebab kanser yang amat berbahaya kepada manusia. Okey, kedua, sekiranya ditanam, bahan toksik daripada plastik itu boleh masuki sumber air minum kita daripada dalam tanah. Ketiga, beg plastik ni apabila dilupuskan, ia boleh berada di tapak pelupusan selama beribu-ribu tahun sebelum ia hancur. Dan yang keempat adalah plastik boleh mengeluarkan kompaun toksik dan berbahaya apabila ia reput. Maknanya apabila kita lihat pada semua isi-isi ini, kita dapat lihat plastik ini memang agak mustahil untuk dilupuskan, dan jika dilupuskan pun ia ada terlampau banyak keburukan kepada manusia dan alam sekitar. Jadi, apakah langkah yang kita boleh ambil untuk mengurangkan beg plastik ni? Apabila kita pergi membeli belah, kita pastikan dengan satu beg plastik tu kita muatkan seberapa banyak barang yang beli yang kita boleh muatkan dalam tu. Seterusnya, gunakan semula pembungkus atau beg plastik bagi kegunaan lain dan tidak membuangnya. Contohnya, kita pergi ke supermarket untuk membeli barang dan mendapat beg plastik. Jangan buang beg plastik itu setelah sampai di rumah. Gunakan semula plastik itu untuk kegunaan lain. Dengan cara itu, kita boleh kurangkan pembelian beg plastik. Apabila beg plastik dapat dikurangkan pembeliannya, maka penghasilannya juga dikurangkan. Dan yang ketiga adalah yang paling baik, bawa beg yang boleh diguna semula dari rumah. Beg guna semula ini contohnya beg kertas, beg tote dan beg kain. Beg-beg ini semua boleh digunakan semula dan ia tak seperti beg plastik. Ia lebih kuat dan lebih mudah. Okey. Apabila kita kurangkan penggunaan beg plastik ni, apakah kebaikan dia?
jumlah sisa buangan yang perlu dilupuskan akan berkurangan. Risiko pencemaran akan berkurangan dan kita dapat menjimatkan penggunaan sumber tambahan bagi pembuatan beg plastik yang baru. Jadi sebagai kesimpulan, kurangkanlah penggunaan beg plastik kerana tindakan tersebut dapat menyelesaikan banyak masalah pencemaran, membantu kehidupan yang selesa untuk makhluk sejagat, menjaga kualiti alam sekitar dan seterusnya, dapat membantu negara mengurangkan keluasan tapak pelupusan. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Salam sejahtera, saya Chow Yun. Selain mengamalkan kita semula dan mengurangkan penggunaan beg plastik, cadangan untuk kempen ini, kerajaan boleh menyediakan kawasan pelupusan sampah berteknologi tinggi. Banyak laporan mengenai pengeluaran sisa pepecah yang semakin bertambah. Gaya hidup generasi baharu sangat terdedah kepada penggunaan sisa pepecah seperti plastik, logam, sisa bahan makanan, bahan binaan dan landscape. Selain plastik, sisa pepecah lain yang penting di negara kita ialah bahan buangan elektronik dan barangan elektrik atau selalu disebut sebagai e-wash. E-wash adalah bahan elektronik dan barangan elektrik yang tidak lagi digunakan dan boleh digunakan semula selepas diperbaiki atau dilupuskan. Buat masa ini, ada pihak berkuasa tempatan bercadangkan mengasingkan sisa pepecah bermula dari rumah. Dengan gaya hidup masyarakat dan tahap kefahaman serta kesedaran berkenaan kita semula sekarang, agak sukar untuk digambarkan kerana penduduk tidak tahu ke mana untuk dilupuskan selepas sampah diasingkan. Pusat sekitar semula jika ada pun mungkin jauh dari rumah mereka dan tidak menguntungkan, maka alamat ramah masih diteruskan. Sampah diletak dalam tong sama dengan semua jenis sisa pepecah dicampurkan mengakibatkan menghasil gas rumah hijau dan air larut resap yang berbahaya. Menyedari bahaya dan masalah dihadapi oleh tapak pelupusan sampah dan sumbangan penduduk yang kurang berkesan dalam pengurusan sisa pepecah automatik, maka satu teknologi baharu perlu diperkenalkan. Teknologi baharu ini bukan insinerator, tetapi teknologi yang sekaligus mengasingkan sisa pepecah, merawat dan menggitar semula untuk digunakan dalam bentuk lain. Hasil teknologi ini membantu industri pembuatan lain yang memerlukan bahan asas digital semula. Juga boleh diletakkan di tapak pelupusan sampah yang sudah ditutup dan tidak selamat digunakan. Boleh terus menerima sampah automatik dan industri yang ada secara berterusan. Tambah lagi dengan teknologi baru ini akan mendatangkan keuntungan daripada hasil berhasilkan sisa pepecah untuk kita semula barang berharga seperti emas, tembaga dan lain-lain bahan yang boleh dijadikan kompos, bahan bakar, bahan binaan yang kita semula dan tenaga dari gas metana yang dihasilkan. Kaedah pengurusan sisa pepecah yang diamalkan sekarang memerlukan kos tinggi. Yang lebih tinggi ialah kekurangan tanah untuk digunakan sebagai tapak pelupusan sampah serta kos pengawasan dan penyelenggaraan tapak pelupusan sampah untuk tempoh lama. Cadangan Malaysia untuk mengurangkan 40% sisa pepecah yang ke tapak pelupusan dan mengurangkan gas rumah hijau daripada sisa pepecah akan tercapai sekiranya menggunakan teknologi baru pelupusan sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atik Fajar bin Jabali. Saya akan menerangkan mengenai perbincangan idea inovasi sosial kumpulan kami. Jadi, terdapat 3 cadangan dalam pelaksanaan projek akhir idea inovasi sosial iaitu mengamalkan kita semula, mengurangkan penggunaan beg plastik dan menyediakan kawasan pelupusan sampah berteknologi tinggi. Ketiga-tiga cadangan ini mempunyai kebaikan dan keburukan tersendiri. Jadi, keburukan amalan kita semula dan kesedaran penggunaan beg plastik kepada masyarakat ialah masyarakat tidak peka dan mengamalkan secara terus akan amalan kita semula dan pengurangan penggunaan beg plastik. Seterusnya, keburukan penyediaan kawasan pelupusan sampah berteknologi tinggi menggunakan tempat yang luas dan memerlukan tempat yang strategik bagi menyediakan kawasan pelupusan sampah berteknologi tinggi. Dan kebaikan kesemua idea-idea ini adalah
dapat menyedarkan masyarakat sekeliling secara berkala melalui kempen-kempen yang berterusan dibuat. Seterusnya, sampah sarap dapat diasingkan dan diguna semula di kawasan pelepasan sampah berteknologi tinggi yang telah dibina. Dan akhir sekali, dalam tempoh masa yang panjang akan menyedarkan masyarakat akan kepentingan penjagaan alam sekitar dan amalan kita semula. Seterusnya, mengamalkan dalam kehidupan seharian. Sekian dari saya, terima kasih. Sebagai kesimpulan, tujuan mengadakan kempen ini adalah kerana negara ini saban hari alam sekitar kita mengalami pencemaran berbagai dimensi dan bentuk, daripada pencemaran bunyi, air, udara sehinggalah pencemaran sampah sarap. Hal ini kerana kurang kesedaran masyarakat terhadap akibat pencemaran. Sikap kurang prihatin ini telah memberi kesan terhadap ekosistem dan kepurusan flora dan fauna. Program kesedaran ini akan memberi impak kepada masyarakat dari kebersihan kawasan awam tempatan sehinggalah kawasan negeri dan akhirnya negara kita akan bebas daripada sampah sarap yang dibuang merata. Objektif-objektif program Satu Tangan Lima Sampah ini juga mencapai dengan sempurna. Tahap kesedaran masyarakat dapat ditingkatkan dan inisiatif pengurusan sampah dapat dilakukan dengan lebih efektif. Ini saja daripada saya. Terima kasih.